kes Ismail Sabri. Perkembangan terkini sahabat-sahabat semua. Jadi apakah perkembangan itu? Ini yang menarik yang saya ingin bawakan bersama dengan Anda sahabat semua. Jadi teruskan bersama. Dan perkara kedua adalah penyokong dan pentaksub PAS menfitnah. Lepas itu apabila kantoi menfitnah, dia padam tapi sudah terlambat karena fitnah itu sudah pun diviralkan. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita lihat dua perkara ini. Yang pertamanya berkaitan dengan kes Ismail Sabri. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Kes Ismail Sabri. 36 individu direkam keterangan. Jadi itu antara perkara baru yang baru kita terima ya, berkaitan dengan isu 170 juta tambah 7 juta tambah 2 juta. Wow, uang besar. Uang besar. Jadi dikatakan seramai 36 individu telah direkam keterangan bagi membantu siasatan berkaitan kes rasuah dan penggubahan wang haram yang melibatkan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Menurut si sumber, ISPRM telah merakam keterangan 32 individu saksi dan 4 orang kena tuduh, ya, orang kena tuduh ataupun OKT. Dan tambahnya sebanyak 23 lagi saksi baharu belum direkodkan keterangan mereka, manakala 4 lain sedang disambung dalam rakaman percakapan. Status dokumen-dokumen bank pula, ya, permohonan dengan agensi telah pun dilakukan dan mereka masih dalam usaha untuk penyediaan dokumen untuk diserahkan kepada pihak ISPRM. Katanya ketika dihubungi Sinar Harian hari ini. Pada 2 Mac yang lalu, ISPRM telah menerusi kenyataan memaklumkan pihaknya telah menyita wang tunai kira-kira 170 juta dalam pelbagai mata wang antarabangsa serta 16 kg jongkong emas bernilai 7 juta hasil pemeriksaan di beberapa lokasi berkaitan siasatan rasuah dan penggubahan wang haram membabikan Ismail Sabri ini. Operasi penggeledahan telah dijalankan di kediaman serta 3 premis lain yang dipercayai dijadikan safe house, rumah selamat, penyimpanan wang, susulan penahanan 4 pegawai kanan yang berkhidmat di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri itu. Dan susulan itu juga ISPRM, yaitu Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki dilaporkan berkata pihaknya membuka kertas siasatan pada awal tahun lepas, ya, berhubung isu keluarga Malaysia yang membabitkan dana pengiklanan dan promosi agenda kerajaan bernilai 700 juta. Jadi setakat ini sebanyak 13 akaun bank bernilai 2 juta sudah dibekukan bagi membantu siasatan. Jadi sebenarnya kes ini sudah disiasat sejak tahun lalu lagi ya. Kebanyakan akaun adalah milik 4 suspek yang ditahan sebelum ini. Manakala bagi akaun Ismail Sabri masih belum dibekukan kerana akaun beliau sedang disiasat. Jadi itu antara perkembangan terkini ya daripada pihak ISPRM berkaitan dengan kes Ismail Sabri membabitkan 170 juta tambah 7 juta tambah 2 juta. Jadi apa pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Dan untuk poin seterusnya sebelum saya akhiri, saya ingin berkongsi tentang satu posting yang dibuat oleh penyokong-penyokong PAS, pentaksub-pentaksub PAS yang belum pun sahih maklumat yang mereka terima, mereka telah pun sudah menyebarkan fitnah dan sebagainya. Dan apabila kantoi menipu, mereka cepat-cepat padam ya posting tersebut. Tapi saya sangat memuji gerakan pantas netizen ya di media sosial ini begitu cepat ya melihat ataupun screenshot ya fitnah yang disebarkan
oleh seorang individu penyokong PAS ini. Ya, Facebooknya adalah Zambridge. Itu Zambridge. Kalau Anda lihat, ya, ini antara komen beliau. Fitnah lah ya. Di masjid ada air kuning, typing perak dan tak boleh azan guna pembesar suara. Sejak kerajaan Madanun ini, orang Islam dan Melayu tak nampak lagi kata. Tak nampak lagi kah? Bersatulah wahai pemimpin Melayu dan Islam. Jadi selepas pihak masjid membuat kenyataan tiada arahan untuk tidak menggunakan pembesar suara luar tuan. Cuma kami slowkan sementara untuk betulkan sistem yang sedikit terganggu. Hari ini technician sistem pembesar. Maksudnya ada masalah lah ya, bukan kerana sengaja ya tidak melautkan ataupun meninggikan speaker soundnya. Jadi apabila kantoi menipu dan menfitnah, lelaki telah pun mendelete akaun lepas tuduh masjid di Perak sudah tidak dibenar azan guna pembesar suara. Dengan cepat-cepat dia delete akaun dia, mungkin takut ditangkap dan sebagainya. Tapi netizen sudah pun mengesan dan mencari identiti beliau. Jadi seorang pengguna Facebook mengundang kemarahan ramai orang selepas memuat naik hantaran berbau fitnah mendakwa sebuah masjid di Perak tidak dibenarkan melaungkan azan menggunakan pembesar suara. Pengguna menggunakan akaun Zambridge ya, cuba mengaitkan kerajaan Madanun kononnya telah melarang azan untuk menggunakan pembesar suara. Di Masjid Air Kuning, Perak dah tak boleh azan guna pembesar suara sejak kerajaan Madanun. Orang Islam dan Melayu tak nampak lagi kah? Bersatulah wahai pemimpin Melayu dan Islam. Itu antara kata-kata beliau. Demikian hantaran tular itu. Akaun Facebook individu berkenaan tidak dapat dikesan. Setakat ini dipercayai telah dipadam. Untuk info, azan tidak didengari penduduk setempat adalah disebabkan pembesar suara masjid sedang rosak dan bukan berpunca daripada rekaan mana-mana pihak, termasuklah berunsur politik dan kepartian. Ya, dimaklumkan sendiri oleh pengurusi masjid Abu Bakar Cik Ros menjelaskan situasi azan itu tidak dengarai oleh ahli karya berpunca daripada masalah PA sistem masjid berkenaan yang berlaku sejak beberapa hari yang lalu, kini sudah pun dibaiki katanya. Jadi susulan penjelasan itu juga orang ramai menggesah pihak berkuasa polis di Raja Malaysia dan Suruhanjaya Pengguna Komunikasi dan Multimedia untuk mengambil tindakan terhadap penfitnah. Mereka menuntut tindakan tegas kerana hantaran tersebut jelas memburukkan kerajaan, memulakan perpecahan dan juga kebencian. Saya setuju dengan tindakan itu. Jadi walaupun individu ini sudah memadam akaunnya, ya, cepatlah buat laporan polis supaya pihak polis boleh mengesan individu ini. Sebab walaupun dia sudah padam akaun itu, pihak polis masih boleh mendapatkan akaun itu dengan bantuan daripada Meta itu sendiri. Walaupun dia padam, tapi Meta masih ada data individu tersebut. Jadi sahabat semua, inilah pekerjaan ya, penfitnah, pentaksu, penyokong PAS. Ya, mereka ni sudah macam tidak punya otak. Apa yang mereka dengar tanpa membuat selidik, tanpa mereka kaji dan sebagainya, terus buat posting. Mau jadi hero. Tapi kita haraplah ya dia ini ditangkap dan juga didakwah. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian jadi pada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.